sahabat semua, apa khabar? Semoga kita sentiasa sehat, diberkati Allah dan dilemparkan rezeki seluas-luas lautan. Amin. Untuk semua sahabat saya yang selalu support channel saya, yang selalu tonton video saya. Terima kasih banyak sahabat semua. Yang penting jangan skip iklan, like, komen dan subscribe. Tonton video saya sampai habis. Terima kasih yang selalu support video saya. Walaupun video saya tak seberapa, tapi insya-Allah, alhamdulillah, saya ikhlas untuk berkongsi ilmu yang saya ada. Okey, cara saya, apa yang saya tahu, saya akan kongsikan di dalam video-video saya. Terima kasih banyak sahabat semua. Hari ini saya nak share dengan sahabat-sahabat semua, kalau kolokasia ataupun keladi yang kita tanam dekat tanah, macam mana kita nak ambil anakan dia. Semoga anakan dia tu tak layu keesok harinya dan stres. Okey, jom ikuti video saya selanjutnya. Jom. Kita nak ambil anakan. Okey, ni colocasia tropical storm. Kalau saya salah, boleh bagi tahu saya lah nama yang betul, tak silap saya. Sebab masa saya beli tu dekat Taman Zetiros, dia memang dah ada letak gambar lah. Nanti saya akan letak gambar dan nama dekat video saya nanti. Okey, namanya tropical storm. Dia sama macam jenis pokok yang lawa-lawa tu lah, tapi jenis macam ni ada banyak. Dia ada yang jenis lava-lava, dia ada jenis yang dia punya hijau ni kecil, kuning dia besar. Kalau yang ni nampak dia ada tanda dekat sini. Masa saya beli pun saya dah tanya dia orang cakap ni tropical storm. Okey, kita nak memperbanyakkan ni induk dia. Nampak ni saya beli dekat Taman Zetiros juga. Nampak ada dalam, dia cepatlah membesar sebab saya dah cepat beranak pinak, cepat membesar. Saya dah tanam dekat tanah. Yang ini midnight. Midnight. Yang itu paruh lah. Okey, belum ada anakan lagi. Minggu ni turn membaja lah. Membaja dengan set semburan. Kat tanah pun saya pakai media hormos yang saya jual juga. Media tanah poros. Okey, nampak. Dia ada kuning-kuningnya sikit. Okey, saya nak tunjukkan bagaimana kita nak ambil anakan dia biar dia tak stres. Okey, nampak. Ada 1, 2, 3. Ada kecil ni baru nak tumbuh. Nampak. Kecil ni tumbuh tunas. Okey. Okey, sebelum kita nak ambil anakan, kita kena ambil air paip, kita kena jirus di sekeliling ataupun kita pancut sampai dia tercabut nampak akar. Okey, kita buat perlahan-perlahan. Tapi ada je sahabat-sahabat kat luar sana, dia akan korek perlahan-perlahan. Lepas tu ambil anakan dia. Kalau saya, memang saya takut sikit nak buat macam tu. Sebab apa takut? Sebab takut besok harinya dia akan layu. Layu terkulai. Tapi kalau layu terkulai pun, kalau sahabat-sahabat semua baru nak pemula, tak apa, jangan risau. Potong je daun-daun yang ada, tinggalkan 1 ataupun 2 daun. Nanti dia akan tumbuh sihat balik lah. Tapi saya, alhamdulillah, saya buat cara macam ni. Ramai juga yang DM saya dekat video saya. Dia orang cuba buat macam mana yang saya buat. Alhamdulillah, pokok dia orang tak stres. Sebab saya paling tak suka kalau saya dah ambil anakan dia, besoknya stres. Tu yang saya paling tak suka. Okey, jom kita tengok bagaimana cara-caranya. Okey sahabat semua, saya akan pancut air macam ni.
Nampak. Kalau kita pancut air, senang sikit kita nak tengok akar dia tu dekat mana. Sebab kita nak kena potong dia punya alur akar tu. Sebab jenis pokok alocasia ni dia tak macam keladi. Kalau keladi dia ada ubi dia. Kalau yang jenis alocasia dia tak ada ubi dia. Nanti kita tengok perbezaan alocasia dan keladi. Keladi ada ubi, alocasia dia akan tumbuh dari akar. Dia macam ada alur akar, macam contoh macam akar angin tu lah. Okey, saya akan buat macam ni sampai dia betul-betul basah. Nanti baru kita korek perlahan-perlahan untuk kita bagi akar tu betul-betul tak ada melekat dia punya tanah tersebut. Okey, lepas tu kita alihkan tanah yang ada ni. Nampak, kita kena berhati-hati. Okey, kita tak nak yang lain stres. Kita tak nak streskan induk dia. Okey, kita tepikan semua tanah-tanah yang ada perlahan-perlahan. Nanti dia akan ada alur dia. Nanti kita akan tengok. Okey, kita korek, tepikan dulu tanah-tanah tersebut. Okey, lepas tu kita akan rasa. Nanti ada dia punya alur dia. Kita potong di bahagian alur dia. Okey, saya akan tunjuk. Dan saya akan pakai benda ni. Pakai benda ni senang. Kita boleh senang nak potong dia. Okey, perlahan-perlahan. Okey, saya akan ambil contoh ni kan kat sini. Saya dah rasa dah alur dia dekat mana. Okey, saya dah rasa dia ada macam alur dia tu, akar dia macam ni. Dia akan rasa. Sebab nak tunjuk tak boleh, dia dalam air. Okey, kita potong saja. Kita dah tahu dah. Okey, kita akan tarik. Nampak? Ni yang saya cakap tadi tu, dia punya alur akar tersebut. Nampak? Nampak tak? Okey, kalau kita potong, kita tak menjejaskan induk dia. Kita boleh dapat cantik sebab kita dah jirus air tadi. Kalau kita tak jirus air, kita terus je korek macam paksa dia, pokok akan stres. Induk pun akan stres. Okey, kalau kita buat macam ni, cara-cara yang saya buat ni, untuk senang kita ambil dan kita tarik akar dia. Sebab bila kita dah letak air macam tu, akar-akar dia akan tanah-tanah tersebut akan lari dari akar. Kita senanglah nak ambil macam ni. Nampak? Okey, itu cara yang mudah, yang biasa saya buat. Tapi sahabat semua kena korek dululah. Okey, korek-korek perlahan-perlahan dulu. Jangan kuat-kuat sangat sebab kita dah nampak akar dia kan. Sebab alocasia ni dia senang je, dia dari atas je. Kalau sahabat-sahabat semua rajin, saya ada pernah buat video, saya ambil pasu kecil, saya akan letak di bawah akar tu. Okey, saya dah rasa. Kita akan rasa dia punya akar tu. Okey, kita potong. Kita dah tahu dah. Okey, kita potong. Perlahan-perlahan kita potong. Jangan menjejaskan induk lah. Okay, kita dah boleh tarik. Kita dah tahu dah benda tu dah putus, kita dah boleh tarik. Nampak? Cantik je kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak cantik kan? Tak menyusahkan kita nak pergi cari-cari lagi, kita nak korek-korek. Bila kita korek, sebab apa saya suruh siram dulu dengan air? Sebab kalau kita korek-korek dia, takut akar tu banyak yang kita potong nanti. Faham? Akar tu kita takut banyak terpotong nanti. Kalau kita tahu dia punya alur tu dah dekat mana, senang. Nampak? Senang je kita tarik. Nampak? Dapat 3 pokok. Okey. Lepas tu kita timbus balik, kita tegakkan balik
dan kita timbus, kita tekan-tekan sikit. Tapi kalau kasia ni tak apa, dia suka dengan air yang banyak. Okey, biar dia air banyak tak apa, untuk kita jangan streskan pokok tersebut. Okey, itu perkongsiannya. Lepas ni kita tengok cara-cara media tanah yang sesuai untuk pokok kita. Okey, kita dah ambil, kita basuh, cuci akar dia. Okey, nampak. Kalau siapa sahabat kat luar sana yang menggunakan hormos yang saya jual, tengok akar dia. Kecil lagi pun dia dah banyak akar, sihat, putih. Okey, boleh tengok sendirilah. Akar dia tu putih, sihat. Tu yang saya selalu cakap dalam video. Kalau kita pakai media tanah yang sesuai, saya selalu cakap dengan sahabat semua, kalau kita pakai media tanah yang bagus, media tanah yang bagus, yang betul, poros, dia akan cantik macam ni akar, nampak. Kecil lagi, akar dah cantik, akar cepat banyak, senang tumbuh anakan sebab media poros. Bila media poros, senang hidup anakan, senang tumbuh akar banyak. Bila akar sihat, kita jaga dari dalam tanah, akar sihat, dia akan jadi putih dan cantik. Akar tu banyak. Itu bermakna tanah yang kita pakai tu sihat. Okey, kita nak tanam dalam pasu. Ini media tanah yang saya dah buat. Sama juga hormos yang saya jual. Siapa berminat boleh WhatsApp. Di awal video ada nombor WhatsApp saya kalau siapa yang berminat. Okey, ini yang saya dah campur dengan media tanah. Okey, sebab hormos yang saya jual ni, dalam paket ni dia nampak macam warna hitam kan. Tapi dalam ni yang saya jual ni tak ada langsung campuran tanah. Yang warna hitam tu sekam bakar lah biasa. Dalam media saya ada 7 bahan yang saya campur. Ada 2 bahan tu memang susah sikit nak dapat. Kita kena perap dulu baru boleh jadi hormos yang saya jual. Itu yang jadi baja dalam media tanah sahabat. Akar sihat, bertahun-tahun saya guna, baru saya berani jual dengan sahabat semua. Sebab tengok, tanaman-tanaman saya semua sihat, alhamdulillah, dengan izin Allah. Okey, itu yang saya selalu cakap dalam video. Pakai media tanah poros memang baik untuk tanaman-tanaman. Kurangkan tanah dan kokopit. Nampak. Ni dah boleh terus pakai. Ini saya dah campur dengan tanah lah. Kalau campur dengan tanah, dia tak banyak tanah kita guna, dia macam ni lah, berderai. Okey, media tanah tu berderai. Bila berderai macam ni, ringan, eloklah kita tanam dekat pasu besar pun tak berat pasu tu. Kita boleh tahulah media tu ringan ke tak. Okey, kita nak tanam untuk anakan pokok kita ni. Okey, kita teruskan menanam. Untuk pasu yang kita guna, okey, pemilihan pasu paling penting untuk anakan kalokasia ataupun keladi. Tengok banyak lubang. Tak perlu risau kalau kita taruh tanah, dia tak akan terkeluar. Dia memang, saya pakai ni memang dah lama lah pakai jenis yang macam ni. Tengok. Nampak? Dia tak akan terkeluar dari lubang. Nampak? Okey, nampak? Kita pakai lubang yang banyak untuk mengelakkan dia, supaya kita siram air ataupun kerap kena hujan, air tu akan terus keluar. Sebab media tanah poros tak akan meninggalkan air dalam pot, ataupun pot kita tu tak akan ada air bertakung. Itu kebaikannya media poros ataupun hormos yang saya jual. Okey, kita nak pakai pasu yang agak sedang. Pemilihan pasu pun kena penting juga. Ikut kebesaran pokok yang kita nak tanam. Okey, yang ini agak besar, kita bolehlah guna yang nak guna besar sikit pun boleh, nak guna yang ni pun boleh. Kalau saya memang suka pakai yang agak kecil, dia dah stabil, tak stres.
2 minggu ataupun seminggu kemudian saya akan tukar pasu yang lagi besar biar cepat dia. Sebab kalau kasia ni suka pot yang besar, tapi ikut step by step juga. Jangan terus kita letak di pasu yang besar. Tapi kalau kasia okey lagi lah, kita tak kisah sangat, tapi jangan terlampau besar dari pokok lah. Tapi kalau keladi, kalau boleh kita guna kecil, kita guna kecil dulu. Sebab keladi ni bila pot tu besar, ubi dia kecil, dia susah sikit nak hidup. Kalau boleh guna yang kecil dahulu. Ikut step by step turutan pasu. Jangan main hentam aja tanam. Lepas tu tengok beberapa hari keladi bermasalah. Sebab pot lebih besar, tanah terlampau banyak dalam pot. Tanah lebih besar dari media tanah, lebih banyak dari ubi dia tu. Bila ubi dia kecil, tanah banyak, senang membusukkan ubi tersebut. Okey, kita nak tanam, kita letak dulu sedikit. Okey, kita letak sikit, kita masukkan. Okey, kalau ada setengah orang suka potong dia punya akar, kalau saya tak suka potong, biar jadi macam tu. Sebab kita ambil dia pun dari macam contoh akar tu, kita takut nanti kalau potong dia streskan lagi pokok. Kalau boleh kita ambil anakkan pokok, kita jangan potong sangat pendek akar tu, sebab streskan lagi pokok tersebut. Okey, kita sambung lagi menanam. Okey, kita dah siap tanam. Semoga sihat. Cakap sikit dengan pokok tu, sihat-sihat tau. Jangan mati tau, segar-segar. Besok jangan layu tau. Saya selalu cakap dengan pokok macam tu. Okey, selepas kita dah tanam, kita kena siram air yang banyak sampai banjir. Okey, lepas tu kita letak di tempat yang kita nak letak tu. Okey. Kalau saya akan letak di tempat yang takungan air lah. Okey, takungan air macam ni. Okey, yang ada takungan air pun kita kena sentiasa bersih. Ni, nampak? Ni takungan air. Kalau yang dekat sana tempat yang kecil-kecil sangat lah. Kalau yang ini kat sini yang dah besar. Okey, yang dah besar, yang dah stabil, yang dah lama stabil pun saya akan letak bawahnya air. Untuk jangan bagi dia stres, biar dia pencepatan untuk akar tu cepat. Kalau kita letak di tempat air yang bertakung macam ni, akar tu cepat banyak dan dia tak adalah stres untuk pokok yang kita baru ambil tu. Okey, sahabat semua, itu perkongsian saya untuk kali ni. Terima kasih sahabat semua. Jangan lupa like, komen dan subscribe Aisyah Bunga. Tonton video saya sampai habis. Kalau nak tonton video saya yang seterusnya, support video saya. Kalau ada iklan, jangan di skip. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.